Assalamualaikum dan hai, nama saya Muhammad Afif Nasrullah daripada kelas DEE 1A. Jadi hari ini saya akan membentangkan sebab-sebab insiden. Bila bercerita tentang insiden, pasti dan sudah pasti persoalan yang bermain dalam fikiran kita ialah apakah sebab-sebab insiden dan apakah cara untuk mengelakkan insiden daripada berlaku. Hari ini saya akan menjawab persoalan tersebut. Kita pergi ke poin yang pertama, tindakan kita yang kurang selamat. Contohnya berlari-lari. Kita menganggap tempat bekerja sebagai taman permainan dan tidak serius. Seterusnya degil dan melawan. Sifat degil dan melawan ini ataupun ego ini patut dibuang. Contohnya, jika orang itu tidak menyuruh dan melarang memakai mesin yang rosak dan tidak berfungsi dengan betul, tapi kita pakai, kita rasa kita betul dan mesin tu tak rosak tapi kita pakai. Seterusnya, tidak memakai PPE. Seperti yang kita tahu, PPE sangat penting, terutama sekali di tapak pembinaan. Seterusnya ialah stres. Sebab yang terakhir, stres. Bila kita stres di tempat kerja, kita akan memudaratkan kawasan sekitar kita. Contohnya, yang lebih teruk, kita akan cederakan orang lain, ataupun kadang-kadang ada berlaku bunuh diri. Menurut teori Heinrich Domino, 88% daripada tindakan kita yang kurang selamat adalah sebab-sebab insiden berlaku, dan 10% adalah tempat yang kurang selamat, dan 2% lagi adalah takdir Tuhan. Kita tak dapat elak. Poin yang kedua, kesilapan daripada pihak pengurus. Pihak pengurus melantik pekerja yang tidak layak mengendalikan sesuatu mesin. Contohnya, pekerja itu tiada pengalaman untuk mengendalikan mesin itu, tapi pengurus suruh mengendalikan mesin itu tanpa latihan. Seterusnya, tidak memberi latihan seperti yang dikatakan tadi. Fungsi latihan ialah untuk menambah pengalaman pekerja dan remind supaya lebih berhati-hati. Seterusnya, kurang pemerhatian daripada pihak pengurus. Pihak pengurus mestilah membuat pemerhatian supaya dapat membuat kesimpulan apakah kekurangan, apakah penambahbaikan yang perlu ditambahkan. Seterusnya, tiada kaunseling. Kaunseling sangat penting kepada orang yang tiada tempat untuk meluah. Manusia biasa seperti kita mestilah ada tempat meluah supaya tekanan yang ada di dalam diri kita dapat dikurangkan. Poin yang ketiga, tempat yang kurang selamat. Kawasannya penuh dengan paku berkeliaran. Ini adalah salah satu sebab insiden berlaku, sebab utama kadang-kadang. Seterusnya, mesin yang rosak, tidak berfungsi dengan betul, kurang cahaya di kawasan yang gelap. Contohnya di pelantar minyak. Pelantar minyak, lampu trip gelap, tak nampak apa-apa. Ia akan memudaratkan kita sendiri. Jadi, tindakan yang sebaiknya kita berhenti, duduk seketika untuk menunggu lampu terbuka. Jadi, soalan yang kedua tadi, apakah cara untuk kita mengelakkan insiden daripada berlaku? Yang pertama, pekerja mesti memberi kerjasama. Tak kiralah pangkat bos ke apa, kita mesti memberi kerjasama untuk lebih selamat di kawasan kerja, lebih happy, tiada stres. Seterusnya,
memberi peringatan untuk memakai PPE, dan memberi training untuk remind kepada pekerja supaya lebih berhati-hati. Training perlu dibuat sebulan sekali ataupun 3 minggu sekali, pendapat saya lah. Seterusnya mewujudkan mesin yang baru ataupun lebih moden. Ini contoh yang lama, mesin lama. Seperti yang anda lihat tadi, mesin lama tiada protection seperti mesin moden yang baru ini. Ada protection di sini, berbeza. Jadi kesimpulannya, pihak pekerja mesti memberi kerjasama. Ini adalah role yang paling penting di dalam pekerjaan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bye-bye. Seterusnya ialah contoh kejadian yang berlaku. Terdapat beberapa contoh insiden yang berlaku, iaitu forklift menjatuhkan barangan yang berat. Ada sebab-sebab kenapa forklift menjatuhkan barangan yang berat, iaitu yang pertama, garpu forklift tidak sepenuhnya di bawah kargo yang menyebabkan barang mudah jatuh. Yang kedua, kemungkinan pemandu forklift memandu dalam keadaan yang laju. Yang ketiga, tidak memeriksa alat kawalan dan penggerak sebelum memandu. Jika didapati rosak atau cacat, ia mesti diperbaiki sebelum digunakan. Yang keempat, pekerja yang memandu forklift mungkin tiada pengalaman yang luas tentang forklift. Yang kelima, ini kerana ketidaksesuaian beban yang diangkat oleh forklift. Seterusnya, bagi contoh insiden yang berlaku ialah forklift melanggar atau dilanggar oleh unit lain. Terdapat 5 sebab mengapa forklift melanggar antara satu sama lain, iaitu ini kemungkinan pemandu mempunyai kurang pengetahuan tentang forklift. Yang kedua, pemandu tidak fokus pada pekerjaannya. Yang ketiga, pemandu membawa melebihi had laju. Yang keempat, jalan yang licin dan basah menyebabkan pemandu hilang kawalan. Okey. Contoh insiden yang terakhir ialah kehilangan pendengaran. Sebab kehilangan pendengaran ialah tidak memakai alat pelindung pendengaran semasa bekerja di tempat yang bising pada jangka masa yang panjang. Yang kedua, ataupun yang terakhir, berada di tempat yang bising pada jangka masa yang panjang boleh menyebabkan kerosakan kepada pendengaran untuk jangka masa yang panjang. Seterusnya adalah kesan jangka masa panjang yang boleh berlaku akibat suatu kejadian. Antaranya adalah kehilangan pendengaran. Kehilangan pendengaran kebiasaannya disebabkan oleh bunyi kuat yang terhasil daripada sesuatu kejadian yang berlaku yang mana boleh merosakkan sistem pendengaran seperti genang telinga. Antara contohnya, terdapat kerusakan pada mesin yang menghasilkan bunyi yang terlampau kuat serta nyaring hingga menyebabkan tekanan pada genang telinga dan kemudiannya menyebabkan seseorang yang terdedah akan kehilangan deria pendengaran sepenuhnya atau separah. Seterusnya adalah muncul penyakit akibat daripada pendedahan kepada bahan kimia. Penyakit-penyakit timbul akibat daripada bahan kimia kebiasaannya berlaku di perindustrian yang berunsur-unsurkan bahan kimia seperti
kilang pemprosesan bahan mentah maupun kilang proses makanan. Penyakit ini berpunca daripada kebocoran gas kimia atau tumpahan yang berlaku dalam industri yang tidak dapat dielakkan. Antara contohnya penyakit kulit dan penyakitan pada paru-paru. The difference between incident and incidents are something that is less serious than accident. Incidents is an unexpected event that can lead to less injuries or losses. Incidents often called as near misses or near hits. For example of incidents are forklift, drop lots, or someone dropped from a ladder. For accidents are an unplanned or unexpected event that leads to serious injury or property damage. And accidents can cause long-term health effects. For example of accidents are hearing loss or exposed to chemical. The difference between incident and accidents, both events are unplanned. Both can present damage to the places or things, but only accident can cause a long-term injury, illness to a person. By definition, all accidents are incidents, but not all incidents are accidents. Thank you.